أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Malam ni kita masuk ke surat 544, iaitu beberapa ibarah dan pengajaran, yakni daripada Umratul Qada. Jadi kita dah bincang dah bulan lepas tentang pelaksanaan Umratul Qada. Ini adalah qada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-7 Hijrah, setelah mana Rasulullah dan para sahabat gagal untuk laksanakan kerana sekatan daripada kafir Quraisy, sehinggalah termaktubnya ataupun terainya perjanjian Hudaibiyah. Maka setelah cukup tempohnya tak setahun, maka Nabi pun pergi balik untuk menunaikan Umratul Qada. Baik, kita rujuk pada kitab ini. Umrah yang dijanjikan itu dapat dilaksanakan. Umrah ni makna apa? Umrah ni maknanya ziarah. Haji pun ziarah juga. Jadi umrah ni dia ziarah yang sunat. Haji pula ziarah ke Baitullah yang wajib. Jadi dua-duanya memberi maksud ziarah. Ziarah yang untuk menunaikan ibadah hanya di Kaabah, di Mekah. Tidak lain, tidak boleh kita menunaikan haji selain daripada di Mekah. Sebab orang Syiah ni dia ada Kaabah juga dekat Iran. Dia pergi tawaf kat situ. Yang tu tidak dikira. Kumpulan Ahmad Qadiani pun dia ada kiblat dan Kaabah dia di tempat dia di India, pun di situ tidak dikira. Kaabah yang ada di Makkatul Mukarramah, yang merupakan terbina daripada pembinaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu masa Nabi naik Isra' dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim ni bersandar pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni adalah kiblat Kaabah di langit yang ditawaf oleh para malaikat. Kenapa dia duduk bersandar pada tiang Baitul Ma'mur? Sebagai suatu pengiktirafan, suatu penghargaan, suatu penghormatan kepada Nabi Ibrahim, kerana dialah yang mendirikan balik Kaabah. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim qawaid, ya, disebut dalam Quran tu bagaimana mendirikan qawaid, maksudnya asas tiang-tiang Kaabah. Begitu. Umrah yang dijanjikan itu dapat dilaksanakan membuktikan benarnya janji Allah kepada Rasulnya dan para sahabat agar membolehkan mereka masuk ke Mekah dan bertawaf di Baitullah. Jadi sebab itulah Kaabah ni disebut masabatan linnas. Masabatan linnas.
Ada yang menterjemahkan masabatan nas ni maknanya yang menjadi igawan hati manusia, mendatangkan kerinduan yang melonjak-lonjak sehingga kan menarik-narik seseorang itu untuk datang ke Mekah. Sebab tu kita ni kena tanam azam dan cita-cita supaya kita senantiasa boleh berkunjung melakukan haji ataupun umrah di Baitullah, sebab dia dah rumah yang pertama di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas ila alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baita, sesungguhnya rumah yang pertama yang didirikan di atas muka bumi ialah Bakkah. Bakkah. Bila disebut perkataan Bakkah, maknanya dia adalah bentuk foundation. Yang masa tu dah hancur dah zaman Nabi Ibrahim ni kerana banjir. Lepas tu disebut Bakkah. Ada yang mengatakan Bakkah tu maksudnya bakia. Baka, menangis. Kerana dia datang, dia dibina dengan tangisan. Siti Hajar ni ditinggalkan di situ seorang-seorang dengan anak kecil. Ya, mana kan tak menangis. Ya, kita kalau tak ada api pun menangis lain macam. Dah anak-anak kita menangis panas-panas dah. Jadi dengan tangisan. Dan nak gambarkan kenapa Allah jadikan rumah pertama tu rumah ibadah. Satu tanda bahawa tujuan manusia dilahirkan adalah untuk beribadah. Tujuan manusia ni adalah untuk beribadah. Jangan lupa kita punya tujuan tu. Hari ni ramai manusia dia lalai daripada tujuan asas dia. Jadi dia banyak melencong lah sekarang. Dalam hidup dia fikir nak kerja. Bila kerja maknanya nak kumpul duit. Bila nak kumpul duit maknanya nak senang, nak bergaya, nak makan sedap, nak tak nak susah. Jadi duduk kerja ke benda tu. Sedangkan dunia-dunia ni bukan tempat yang kita boleh mencapai segala-galanya. Senang boleh, tapi senang yang bukan hakiki. Sampai masa kita akan susah juga. Ada ramai orang guna duit nak jadi muda. Sekejap aja mudanya. Sampai masanya tua juga. Tak. Berubat sana sini, makan macam-macam penawar dan sebagainya, nak suruh hidup lama. Sampai masa mati juga. Sebab dunia ni bukan tempat untuk kekal. Tak payahlah kita olah dunia ni macam yang kita nak. Cukup-cukuplah. Ya, kita jadikan dunia untuk beribadah. Bila kita faham tentang konteks kita ibadah, maka kita tak risaulah nak jadi tua ke, nak jadi lemah ke, nak mati ke, ada duit ke, tak ada duit ke. Semua boleh jadi ibadah kalau kita menguruskannya untuk tujuan itu. Tapi oleh kerana manusia ni ribut, nak glamour, nak kaya, nak senang, nak berpendidikan, nak orang puji, nak orang itu, nak orang ni, akhir tu ya jadi stres. Dia jadi tekanan. Macam-macam dia nak pemenuhi tuntutan pandangan manusia. Batu hidup ni tak sempit tak ada. Tapi kalau dia fikir hidup dia untuk ibadah, selesai masalah. Dapat bini lawa ke tak lawa ke, itu tak penting. Yang penting aku kahwin untuk ibadah. Tak. Aku dapat duit kaya ke tak kaya tak penting. Yang penting duit yang aku dapat aku boleh buat ibadah. Dan cara aku bekerja pun menunjukkan dia pekerjaan yang menghadirkan ibadah. Begitu. Sakit kita ni, sehat, tak jadi masalah. Sebab tujuan kita adalah ibadah. Time sakit boleh buat ibadah. Time sehat boleh buat ibadah. Patut apa yang kita nak risaukan? Sebab tu dikatakan, ya, ajaban li amri mu'min. Urusan orang mukmin ni sungguh ajaib sungguh. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur, dia dapat pahala. Apabila diberi musibah, dia sabar, dia dapat pahala. Maknanya win-win situation. Apa yang ruginya? Sana untung, sini untung, sana untung, sini untung. Maknanya habis sudut kita untung. Jadi nak risau apa? Sebab tu orang mukmin dia tenang. Dia tenang. Dia rugi, niaga, dia untung niaga, relax. Tak, sebab tujuan dia adalah ibadah. Ibadah. Selesai masalah. Jadi sebab tu kena fokus maksud ibadah tadi.
ya masuk ibadah. Barulah hidup kita ni lapang. Hidup kita ni ya fokus pada tujuan utama kita. Barulah kita teringat pada akhirat. Sebab ibadah Allah Ta'ala akan balas di sana. Balas dah di dunia ni, tapi ya yang paling utamanya, yang paling banyaknya di akhirat. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawab bil akhirah. Ya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah bagi balasan pahala di dunia dan balasan pahala di akhirat. Gitu. Tapi di akhirat tu Allah bagi lebih lah. Sebab memang tujuannya untuk kita mendapat syurga di akhirat. Anda telah baca bagaimana Umar bertanya kepada Rasulullah di masa perjanjian damai Hudaibiyah tahun sebelumnya, iaitu, tidakkah Tuan hamba memberitahu kami bahawa kita akan datang ke Baitullah dan bertawaf? Jawab baginda, ya betul. Tetapi adakah aku beritahu bahawa kamu mesti datang tahun ini juga? Jadi Umar ni bila Nabi kata dia nak datang ke Mekah, para sahabat pun seronok pakat nak datang bersama Rasulullah ke Mekah. Tiba-tiba tahun tu tak dapat, fresh lah. Dia kata, biar betul. Takkanlah Nabi menipu. Dah, Nabi kata nak datang. Nabi kata betul, kita boleh datang. Tapi aku tak katalah tahun bila-bila. Tapi aku kata boleh datang. Maksudnya, perkataan Nabi itu tidak tertakluk kepada waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tu, dah. Konteks percakapan tu kita kena bijak lah untuk melafazkan supaya orang tak boleh kritik kita selepas ni. Ada macam perjanjian air Malaysia dengan Singapura. Dia kata satu galing berapa sen? 0.1 sen. Murah benar lah. Ya, 4 sen ke berapa sen. Selagi mana ada bulan dan bintang, selagi itulah berkuat kuasa. Orang cerdik dia. Maknanya kalau bulan bintang tak ada, kiamat. Sampai bila-bila dia kau untung. Kita pakai yes je. Rugi selalu. Jawab Umar, tidak. Maknanya Nabi tidak menentukan tarikh. Nabi memang kata nak datang Mekah. Nabi memang kata. Dan bila Nabi kata, Nabi tak bohong. Cuma tahu hak tu tak boleh nak pergi sebab terhalang. Tapi tetap boleh datang. Gitu. Jadi barulah sahabat faham. Kamu mesti datang, kamu mesti boleh datang dan boleh bertawaf. Ini juga menunjukkan benarnya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kebenaran janji ini dengan firman-Nya. Macam juga yang Nabi janji kepada Urwah ke apa namanya, Allahumma salli Muhammad, yang masa Nabi keluar daripada Mekah tu dikejar oleh seorang pemburu upahan. Waraqah. Waraqah tak silap ada. Jadi dia kejar Nabi. Dia dapat jejak sebab dia adalah pakar penjejak di tengah padang pasir. Dia tahu. Akhir sekali dia dapat jejaki Nabi dengan Abu Bakar. Ya, dia nak panah Rasulullah, tiba-tiba kuda dia ni tenggelam kaki dia. Akhir sekali dia pun orang kata apa ya? Tersendur ke depan. Tersembam ke depan. Kali kedua dia buat pun macam tu, kali ketiga dia buat macam tu, akhir sekali dia nampak Rasulullah diselubungi oleh awan. Dia kata ni bukan orang biasa-biasa ni. Akhir sekali dia minta perjanjian dengan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kalau kamu beriman dengan Allah dan kamu tidak mengapa-ngapakan aku akan janjikan kepada kamu mahkota daripada Parsi, tak silapnya lebih kurang. Jadi dia naklah orang kata suatu dokumentasi untuk menjadi dalil hujah, nanti dia boleh minta tutut. Maka Nabi suruh
Abu Bakar tulis. Perjanjian antara Rasulullah dengan Waraqah. Dengan Waraqah bin Malik ni. Jadi dia pegang surat tu. Zaman datang Rasulullah berakhir, dia tak sempat dapat masa zaman Rasulullah. Mari zaman Abu Bakar berakhir. Mari zaman Abu Umar bin Khattab, berlaku pembukaan kota-kota sekitar Jaziratul Arabiyah, sehingga kan perluasan jajahan penguasaan dipanggil sebagai membebaskan negeri daripada cengkaman-cengkaman kerajaan yang zalim, maka diluaskan sampai ke Rom, sampai ke Parsi lah. Maka dipanggil mahkota tu masa zaman peperangan dapat di zaman Saidina Abu Bakar. Marilah Waraqah bin Nawfal menuntut. Dia kata mana boleh kamu tak ikut perang, mana boleh walimah. Apa dia harta ni, dia tunjuk surat. Akhir sekali menangis Waraqah ni, dia benar-benar dapat. Ya, dia benar-benar dapat. Maknanya Rasulullah tak cakap bohong. Rasulullah tak cakap bohong. Masa berlaku perang Khandaq, ada batu besar yang menghalang, yang para sahabat tak boleh nak pecahkan batu tu. Pergi panggil Rasulullah. Rasulullah pun memukulnya dengan beliung, dengan tukur besi yang besar. Kali pertama Nabi pukul pong tu berapi, ya, Nabi kata akan hancurlah kota Konstantinopel. Kali kedua ping, keluar api lagi, akan jatuhlah, ya, Rom. Wasi Rasulullah sebut 3 benda. Akhir sekali 3-3 tu dapat di zaman para sahabat dan di zaman para khilafah-khilafah yang kemudiannya. Jadi maknanya kota Konstantinopel ni dapat 700 tahun hijrah selepas Rasulullah wafat. Tapi tetap dapat. Cuma masa tu tidak ditentukan oleh Rasulullah, tapi pasti akan jatuh. Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih 700 tahun setelah kewafatan Rasulullah baru dapat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kebenaran janji ini dengan firman-Nya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Maksudnya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Mimpi kita jangan disamakan dengan mimpi para Nabi. Sebab mimpi Nabi-Nabi ni ar-ru'ya. Ar-ru'yatun Nabi itu al-wahyu. Ru'yatul anbiya wahyun. Mimpi para Nabi adalah wahyu. Betul tak? Nabi Ibrahim dia nak sembelih Nabi Ismail, dia dapat daripada mana? Mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu, apa pendapat kamu? Maknanya arahan dia datang daripada mimpi. Mimpi itu wahyu. Tak. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lihat dalam mimpi 11 11 bintang-bintang sujud pada dia. Dalam mimpi juga. Dalam mimpi juga. Jadi mimpi para nabi-nabi, rasul-rasul ni wahyu. Kalau mimpi labu-labi, habis ke kabu bantal. Ada. Kan dua orang tu dia mimpi. Dia mimpi berperang, rupa-rupanya habis bantal. Dia pukul dengan bantal habis ke kabu. Tak pasal-pasal kena tumpang pi.
Lepas tu mimpi jumpa dengan Tarzan lah, macam-macam. Hak tu mimpi mainan saja. Boleh buat filem. Tak, bagus Ramli. Bab mimpi dia boleh buat filem. Masya-Allah. Jadi mimpi Nabi ni bukan macam mimpi kita. Tak? Mimpi kita ni, tuan-tuan, kalau dekat-dekat nak semayang, dekat-dekat subuh tak ada, tuan-tuan terjagalah pukul 5. Tuan-tuan kata lambat lagi. Cuba tuan-tuan tidur. Tidur tu memang masa tu mimpi sedap. Mimpi masa tu memang sedap. Tak? Macam-macam datang mimpi. Sedar-sedar kita sedar pukul apa? 7 lah. Tu dah. Dia nak galikkan kita sampai habis masa subuh tu. Tak. Syaitan dia pandai. Dia buat mari mimpi masa tu. Macam-macam cerita. Tak. Gitu. Sesungguhnya Allah akan membuktikan pada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar. Iaitu kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya-Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur kepala kamu dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan Dia memberikan apa yang kamu tidak ketahui, dan Dia memberikan sebelumnya itu kemenangan yang dekat. Ya. Jadi Nabi boleh masuk, Nabi boleh tawaf. Walaupun masa Nabi duk tawaf tu, kafir Quraisy sedang merancang untuk menyerang secara sulit. Mereka dah ada dah di pinggir-pinggir bukit. Ya, penembak-penembak tepat sudah disediakan. Jadi mereka menunggu arahan saja. Dan Nabi mengetahui setelah diberitahu oleh Jibril. Kerana itulah Nabi perintahkan pada para sahabat untuk berlari, supaya nampak cergas. Mereka dok tengok, tentu Muhammad dan tentera-tentera Islam akan lemah. Kerana dia datang jauh daripada Madinah, datang ke sini. Berapa kilometer ya? Tak. Ada 400-500 lebih kurang gitulah. Jalan tak? Jalan. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah. Masa tu tak ada lah bus express, tak ada lah kereta api. Sekarang kereta api laju tu 2 jam rasanya. Naik bas 6-7 jam. Kalau berhenti makan tepi jalan tu 8 jam sampai ke Mekah. Kalau straight 6 jam. Naik kereta api tu daripada Madinah tu lajulah. Ada Violet train ke apa ke, sampai ke Mekah 2 jam. 2 jam. Jadi kalau jalan naik unta, redah pada pasir, panas terik macam-macam tu, nak boleh ke sampai tu, ya Allah. Tak. Kita sampai ke Malaysia naik kapal terbang pun sampai rumah, orang panggil apa? Jackpot ke apa? Jet tak. Jackpot pula. Jackpot tu takeoff. Dia jadi letih. Padahal naik kapal terbang mana ada dia langgar bonggol ke apa. Tak. Relax je naik atas kapal terbang. Tapi balik letih ke? Letih ke? Tak. Jadi apatah lagi kalau yang berjalan naik unta, berjalan kaki, letih. Jadi orang kafir duk ingatkan orang muslimin ni semua lemah-lemah leka sebab jalan jauh. Tengok-tengok Rasulullah suruh mereka ni berlari anak. Sebab Nabi tahu dah di sekitar tu sedang mereka merancang. Berlari anak kali pertama, kedua, ketiga, nak suruh nampak cergas dan supaya menakutkan musuh. Kemudian Nabi suruh baju tu, kain ihram tu, menampakkan bahu kanan. Sebab tu bahu kiri menghala ke Kaabah, dinding Kaabah tu, ya. Dan bahu kanan ni menunjukkan. Biar tunjuk bahu ni, nak suruh tunjuk nampak badan kita ni berkatih ni. Biar nampak otak-otak ni. Biar nampak gagah. Batu orang mukmin ni,
Kalau badan cilih orang kata dah. Mak malu lah. Dah, jadi kena main gym ke apa ke. Kat rumah tu kalau boleh ada yang pemberat tu. Ada beli hak 10 kilo tu. Ada. Lepas tu hak jenis spring tu. Zop gitu. Ada. Jadi dulu ada lah kat pusat tahfiz tu. Budak-budak dia main benda tu. Dia nak boleh patah tu berat. Gitu tak. Masa saya mengaji dulu kat pondok tuan guru Nek Aziz tu memang benda tu ada dah. Kita duk main. Bila tunjuk depan popok dia terbeliak mata. Wow. Gini kita boleh buat, gitu kita buat. Biar maknanya biar tunjuk gagah. Biar tunjuk ada kekuatan. Biar musuh tengok orang Islam ni bukan lemah tapi gagah. Orang lelaki Islam ni dia kena ada persiapan perang. Ya, memanah kena pandai, berkuda kena pandai, berenang kena pandai. Semayang ni pun dah latihan perang dah ni. Duduk dalam saf ikut perintah daripada ketua. Bila ketua kata Allahu Akbar, mereka pun Allahu Akbar. Jangan serentak. Kalau serentak tu bukan maknanya ikut perintah, itu maknanya nak berlomba. Faham? Kita kena bila dia sebut Sami Allah liman hamidah, bila tu imam naik dulu, barulah kita pun bangun angkat kepala. Tu imam dari atas Allahu Akbar sampai ke tanah dulu, barulah kita pun follow belakang. Jangan tu imam nak tunduk, dia pun tunduk ke belakang. Mengekori. Itu tak panggil makmum macam tu. Itu macam nak berlomba dengan tu imam. Tak tahu dak apa ni, nanti bagi dia pula jadi imam. Tak. Orang suruh ikut, ya, biar dia selesai dulu rukun tu baru kita ikut. Gitu. Itu semua latihan-latihan jundi. Nak suruh kita ni sentiasa standby. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Buatlah persiapan daripada kekuatan. Ada. Dan kuda-kuda yang terikat. Kuda-kuda terikat ni maknanya jentera yang sedang bersiap siaga. Kalau negara-negara tentera ni kalau duk pergi Mesir ke apa ke, kita akan jumpa beberapa setiap lalu daripada airport nak balik ke tempat penginapan, ada macam berpuluh-puluh pos. Dia duduk atas jeep dia. Tentera tu duduk atas jeep siap pegang pistol. Macam tu lah. Duduk bersiap siaga. Duduk siap siaga. Dan dalam Quran ada sebut. Duduk di atas kuda yang tertambat. Maknanya bersiap siaga. Sebab musuh ni dia datang bila-bila masa. Bila-bila masa. Leka je kita, dia serang hendak. Dia serang hendak. Allah Ta'ala dah perintah dah. Buat persiapan dari segi kekuatan. Untuk menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Musuh Allah dan musuh kita. Batu kita ni kena ada jati diri. Kena ada kata seni pertahanan diri lah. Sekurang-kurang silat ke, taekwondo ke, Muay Thai apa panggil tu. Semua tu sekurang-kurangnya biar pandai. Kalau berlaku apa-apa darurat ke, kita dah bersiap siaga. Bersiap siaga. Kalau dah jadi macam Rohingya, orang sembelih hidup-hidup gitu je. Jadi macam Bosnia, orang sembelih hidup-hidup gitu je. Jadi kat Palestin dan sebagainya. Sebab tu kita ni kena ada pertahanan diri. Pertahanan diri. Masa Siam menyerang Kedah, maka Sultan ke situ mengarahkan panglima perang. Panggil semua pahlawan-pahlawan Islam, Melayu dan sebagainya. Mereka dah siap siaga. Zaman tu memanglah silat dan sebagainya. Umrah ini juga mengandungi pengertian kepada titik permulaan untuk kemenangan yang besar yang menyusuli di belakang umrah itu sendiri. Dalam umrah ini dapat dilihat ramai benar orang-orang Ansar dan Muhajirin di sekeliling Rasulullah di masa bertawaf, bersa'i dan seluruh kerja-kerja ibadah itu. Mereka dalam keadaan girang, tidak mengindahkan orang-orang musyrikin yang menyangka mereka sudah lemah. Mereka sangka orang-orang muslimin menghadapi kepayahan kerana buruknya cuaca di Madinah.
dengan penyakit demam dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka lihat adalah sebalik daripada apa yang mereka sangkakan. Muslimin meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa tak kala orang-orang musyrikin melihat orang-orang muslimin begitu cergas berlari-lari anak di sekeliling Kaabah, dan di waktu mengerjakan sa'i berkatalah mereka sesama sendiri, inikah orang-orang yang kamu sangka mereka telah dilemahkan oleh penyakit demam? Tetapi mereka lebih gagah nampaknya. Sebab dia kata orang Mekah ni bila berhijrah ke Madinah, mereka ni tak serasi dengan udara Madinah. Kebanyakan mereka ni kena penyakit. Dia perubahan iklim. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ni pergi luar negara, kita akan adalah simptom-simptom yang tertentu yang kita akan rasa. Antaranya ceret-beret, pening kepala, sakit kepala, badan jadi tak selesa, sakit perut. Itu biasa sebab dia berlaku perubahan. Sebab tu bila datang satu kumpulan kabilah luar, dia datang ke Madinah, mereka ni diseram beberapa penyakit. Maka sebab tu Nabi perintahkan pada mereka ambil air kencing unta yang boleh menyembuhkan penyakit mereka. Begitu. Itu salah satu daripada untuk mengubati perubahan cuaca. Sebab tu bila kita pergi, kan ada sunnah Nabi ni, setiap kali nak makan kita kena ambil secubit garam. Jadi bila kita sampai di tempat-tempat di luar daripada kawasan kita, ataupun di tempat kita sendiri, selagi sebelum kita nak makan, ambil secubit garam. Sebab dia ada iodin ke apa ke yang maknanya dia menjadi penawar. Bila kita di luar daripada negara kita pun samalah juga. Dia nak menseimbangkan perubahan iklim dan pemakanan. Ambil secubit garam, ya, makan dulu. Setiap kali nak makan dan sebagainya. InsyaAllah. Sudah pun pasti bahawa umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan bentuk dan cara yang dilakukan daripada awal hingga selesainya. Umrah ni dia taklah banyak sangat. 5 je. Umrah ni 5 je rukun dia. Haji 6. Bukan banyak sangat pun. Niat berihram. Tak. Bantu bersekali pakai ihram lah. Itu satu. Lepas tu tawaf. Lepas tu sa'i. Tak. Lepas tu bercukur. Lepas tu tertib. Selesai masalah. Jadi di situ dia sebut mereka bercukur dan bergunting. Maknanya kalau kita niat nak bercukur, terus bercukur. Jangan duk gunting dulu. Ni ada orang dia nak cukur tapi dia nak selesaikan dia punya tahlul dia tu, dia gunting dulu. Lepas tu dia balik ke hostel, dia suruh bini dia cukur. Tak dapat pahala cukur. Tak, sebab kamu dah selesai dah untuk ibadah umrah kerana kamu dah menggunting. Jadi kalau kamu betul-betul nak dapat pahala bercukur, jangan gunting, terus cukur. Pergi kedai-kedai atau bukit no. Ada kedai-kedai. Kalau nak jimat, tak, suruh bini lah. Kalau bini kita pandai lah. Kalau tak pandai, tak payah lah. Tak. Orang suruh cukur rambut, dia cukur kepala. Tu yang berdarah. Tak.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah wa bihi nasta'in, kita sambung sikit lagi. Sudah pun pasti bahawa umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan bentuk dan cara yang dilakukan dari awal hingga selesainya
mempunyai kesan yang sungguh mendalam di jiwa orang-orang musyrikin sebagai persediaan Rasulullah untuk menawan Makkah secara aman seperti yang akan anda lihat sesudah ini. Jadi Makkah ni ataupun kita melakukan haji ke umrah ke, itu adalah satu perhimpunan raksasa, perhimpunan besar umat Islam untuk menggambarkan tentang al-wihdah, kesatuan, yang disebut sebagai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan agama Allah. Janganlah kamu berpecah belah. Jadi bila berada di Mekah tu bukan datang satu bangsa, seluruh bangsa, daripada seluruh penjuru dunia, barat, timur, utara, selatan, kaya, miskin, kecil, besar, berpangkat, tak berpangkat, ya, orang yang mempunyai kedudukan ataupun tidak, semuanya sama je untuk menunjukkan bahawa kita di depan Allah ini adalah satu. Sama je. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sebab orang yang bertakwa sajalah yang Allah akan janjikan kemenangan. Dalam apa dia? Daripada ayat surah apa? Surah Taubah tak silap, ayat 105. Allah ada sebut innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dunia ni diwarisi kepada hamba-hambaku yang saleh. Orang yang saleh. Jadi orang yang datang ke masjid, memang orang datang masjid ada yang baik, ada yang tak baik. Bukan maknanya kita datang masjid untuk kata kita baik. Tak. Kita datang masjid, kita solat, kita apa, kerana kita ni untuk menunjukkan kita hamba. Ya, sebab sujud pada Allah, mengimarahkan masjid Allah, perintah Allah. Dan kita sebagai hamba wajib buat apa yang Allah perintahkan. Jadi sembahyang ni merupakan tanda kemuncak daripada kepatuhan manusia kepada Tuhan. Dan nilai iman dan takwa yang lahir daripada salat itulah merupakan senjata untuk memberi kemenangan kepada Islam. Ya, Allah bagi kemenangan pada orang Islam disebabkan iman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya orang yang beriman. Ya, dalam janji Rasulullah bahawa ia akan berperang dengan musuh-musuh ni dipanggil dengan panggilan ya Muslim, ya Abdullah. Wahai orang Islam, wahai hamba Allah. Ya, sebab orang yang macam ni lah yang boleh diberi kemenangan. Allah bagi kemenangan bila kita bertakwa. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Ya, kalau kita bertakwa, mudah-mudahan kita bersyukur, Allah akan beri kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika Allah memenangkan kamu di dalam perang Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah, bertakwalah kepada Allah, semoga kamu bersyukur. Jadi itu persiapan, ya, dalaman, persiapan dalaman. Kalau kita ni nak lawan musuh dengan kekuatan senjata, memang awal-awal lagi kita tak mampu, betul tak? Tetapi kita mampu lawan mereka dengan kekuatan iman. Kekuatan iman. Dan kita pasti menang. Allah dah janji dah, kita pasti menang. Gitu, ya. Yahudi ni walaupun dia hebat dengan tembok yang dibinanya, dengan senjata-senjata Amerika yang dibekalkan kepadanya, segala teknologi, kalau di angkasa tu, satelit tu, beratus ribu tu. Tak. Kita satelit kita ada 4 aja. Kalau atas kepala kita ni, laluan-laluan atas langit tu, jalan-jalan tu semua dah digezet oleh negara-negara besar. Ya. Atas kita ni tak tahulah jalan daripada mana dah. Orang dah ambil dah. Berpuluh ribu atas kepala kita ni.
30% hanya untuk persiaran. 70% lagi itu adalah untuk ketenteraan. Daripada Amerika, Rusia, Israel, Britain, China, Jepun, berlambak atas kepala kita. Mereka boleh nampak tuan-tuan, semut atas rumput. Ya, dan mereka boleh nampak minyak-minyak yang ada di dasar laut kita. Mereka dah tahu dah ada minyak banyak. Ya, di negara kita ni banyak lagi minyak. Mereka boleh nampak melalui satelit. Dan mereka boleh nampak, semut pun mereka nampak. Kalau semut boleh nampak, takkanlah kapal terbang hak hilang pun ni, hak hilang sebelum ni tak nampak. Itu orang kata menipu atas darat. Tak, menipu atas darat. Tu dia. Kalau nak ikut canggih, mereka memang canggih lah. Ada. Dan mereka pula ada pula stesen hak. Ya, hak yang boleh mereka gunakan lapisan ozon yang ke-6 tu, yang mereka boleh manipulate cuaca. Ada yang mengatakan bahawa tsunami itu datang daripada perancangan ini. Termasuklah gempa bumi yang berlaku di Turki 7.8 skala yang tinggi. Sebab apa? Cuba bayanglah. Dia datang kali pertama, ya, dengan gegaran yang hebat. 9 jam kemudian dia datang hampir sama gegaran yang sama. Dan bangunan yang jatuh tu dia tak huyung hayang. Biasa kalau yang gempa bumi dia huyung hayang, yung bergebuk, dia zrrr, dia jatuh gitu. Macam tak ada yang mengatakan juga termasuk. Sebab apa? Mereka panggil M kepada Turki. Sebab Turki ni bekas daripada kerajaan Osmaniyah. Tahun ni adalah tahun yang menggenapkan 100 tahun perjanjian, ya, perjanjian loser, ataupun yang dipanggil perjanjian antara pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Di perang dunia kedua lepas, kerajaan Osmaniyah ni kalah. Mereka terpaksa menyerahkan, ya, tetapi mereka masih diberi satu lagi negara, iaitu Turki je itulah. Hak negara Osmaniyah lain dia tak apa. Sampai pulau-pulau yang ada sekitar Turki pun dirampas. Pulau-pulau tu bukan milik dia. Sampai pulau Cyprus tu pun bukan milik dia. Dah menggenap 100 tahun, Turki sedang melihat balik perjanjian itu dan mereka nak balik. Dia nak balik pulau-pulau dia nak balik jajahan dia. Mungkin kerana itu, ya, musuh-musuh Islam melihat perlu disibukkan dengan sesuatu. Sebab ni dah cukup 100 tahun. 100 tahun. Tak. Gitu. Jadi kami sudutkan daripada Umratul Qada beberapa perkara seperti berikut. Saya baca ringkas perabian ni ya. Ringkas aja ya. Sunatnya menyingkap lengan dan berlari-lari anak di masa melakukan tawaf 3 kali keliling pada mulanya, mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan menyingkap lengan di masa tawaf dan sa'i. Kerana tawaf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berlari-lari anak di waktu itu adalah dengan menyingkap sebelah lengannya, iaitu kain selendang yang dipakainya diletakkan di atas bahunya sebelah kiri. Disunatkan juga berbuat begitu pada 2 kali berulang alik antara Safa dan Marwah. Bagaimanapun ini tidak disunatkan pada wanita. Wanita tak boleh lah kalau dia singkap, mana nampak aurat dia. Tak. Jadi disunatkan. Yang kedua, setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus akad nikah dalam keadaan ihram haji atau umrah, berdasarkan kepada riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakad nikah dengan Maimunah dalam masa ihramnya. Dalam mazhab kita tak boleh lah. Tak, sebab masa kita duduk dalam ihram ni kita tertakluk dengan 13 pantang larang. Salah satunya berkahwin, ataupun perkara-perkara yang membawa kepada perkahwinan, menjadi saksi, menjadi tukar nikah, mengesahkan dan sebagainya, tak boleh. Tapi ada kaul kata boleh sebab berdasarkan perbuatan Rasulullah. Tetapi kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahawa tidak harus sama sekali akad nikah bagi orang yang dalam ihram.
sama ada untuknya sendiri ataupun menjadi wakil kepada orang lain. Pengikut-pengikut Hanafi menyatakan haram kepada orang yang berihram melantik orang lain yang tidak berihram untuk berakad nikah. Tak boleh. Ni Hanafi. Kita lagi lah Syafi'i, tak boleh. Sejak berhijrah, Rasulullah SAW melakukan 4 kali umrah dan sekali haji, iaitu Hujjatul Wida. Muslim merayakan dengan sanadnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melakukan 4 kali umrah, semuanya di dalam bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang bersama hajinya, iaitu umrah pertama dari Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah, yang kedua pada tahun berikutnya juga pada bulan Zulqa'dah, yang ketiga dari Ja'ranah, di mana dibahagi-bahagikan banyak harta rampasan daripada Hunay juga pada bulan Zulqa'dah. Kali terakhir ialah umrah bersama hajinya, iaitu pada bulan Zulhijjah. Jadi Nabi ni dia tak buat banyak umrah. Sekali pergi, Nabi buat sekali je umrah. Kita sekali pergi tu sehari tu 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Ada? Bila balik kat Malaysia, dia bangga. Hang dulu pergi umrah berapa kali buat? Aku 3 kali. Elen. Habis duit je 3 kali. Aku 21 kali. Oh, tak bangga tak. Padahal Nabi dia buat sekali je. Ya, bukan masalah bilangan tu. Yang penting penghayatan tu. Ya, untuk melahirkan sifat pengabdian diri kepada Allah. Pengorbanan, sa'i ni usaha. Biar kita ni ada nilai usaha. Tak. Tawaf ni maknanya kepatuhan kepada Allah. Batu kita semayang ni ada khusyuk. Ulama sebahagian memaksudkan khusyuk tu ialah patuh. Bila kita semayang, kita patuh pada Allah. Luar dari semayang, kita tak buat maksiat. Ini dalam semayang, semayang lah. Luar daripada semayang, duduk mengeteh kat kafe tu, ngumpat. Ngatur orang ni, kopi siapa buat ni cerai sungguh. Karipak siapa ni keras, behung siapa ni pedas lah macam. Oh, baru je semayang, ngumpat dah. Ada. Jadi mana makna khusyuk tu? Tak? Esok pergi pejabat, mata pula tak berjaga. Tengok kawan tu pakai skirt, kawan ni pakai baju ketat, kawan tu, ya Allah. Tak? Jadi itu bukan tanda khusyuk. Tanda khusyuk ni kita tunduk hati kita kepada Allah, iaitu dengan makna patuh, tidak melakukan maksiat. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.